Tuan dan puan-puan, seperti umum ketahui, saya telah menyerah surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Walau bagaimanapun, saya telah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong kemudiannya, dan setelah berbincang selama lebih 1 jam, Tuanku telah bersetuju menerima surat peletakan jawatan saya dan setelah itu menitah saya supaya menjadi Perdana Menteri interim. Tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak sebab mengapa saya meletak jawatan, tetapi cukuplah saya berkatakan bahawa saya merasa kononnya mendapat sokongan daripada semua pihak sehingga saya tidak dapat memilih pihak mana yang boleh saya pilih. Selain itu, terdapat juga tuduhan bahawa saya tidak berniat untuk melepas jawatan dan gila kuasa. Maka saya letak jawatan kerana saya tidak melihat kuasa dan jawatan itu sebagai be all and end all adalah matlamat saya. Bagi saya, kuasa dan kedudukan itu adalah a means to an end ataupun satu alat untuk mencapai objektif. Dan objektif kita semua tentulah untuk kebaikan negara. Kerana itu saya meletak jawatan kerana bagi saya ternampak bahawa bagi orang politik yang terpenting ialah parti mana yang memerintah, sama ada yang kalah atau yang menang. Sebenarnya saya telah janji akan letak jawatan untuk memberi peluang kepada Dewan Rakyat menentukan siapa yang akan mengganti saya. Jika benarlah saya masih disokong, saya akan kembali. Jika tidak, saya akan terima siapa saja yang dipilih. Jadi peluang untuk menukar kepimpinan memang ada. Hanya saya berpendapat oleh kerana saya disokong oleh kedua-dua pihak, masa untuk saya letak jawatan belum tiba. Saya minta diberi masa, tetapi parti saya bersatu memutuskan untuk keluar dari Pakatan Harapan. Ada juga ahli daripada parti komponen lain yang akan keluar. Dengan perlakuan ini, Kerajaan Pakatan Harapan akan gugur. Kesannya, jika bersatu sokong PAS dan UMNO, maka parti-parti yang kalahlah yang akan diri kerajaan. Kerajaan ini akan didominasi oleh UMNO sebagai parti yang terbesar. Saya sanggup terima ahli UMNO yang keluar UMNO dan menyertai parti lain. Tetapi UMNO akan sertai kerajaan campuran ini sebagai parti UMNO. Ini tidak dapat diterima oleh saya. Maka terpaksalah saya letak jawatan. Sebagai manusia biasa, saya tidak sunyi dari melaku kesilapan. Saya pohon maaf jika peletakan jawatan oleh saya adalah salah. Yang di-Pertuan Agong bertitah supaya saya dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Saya sedar apa juga yang dilakukan oleh saya sekarang akan ditentang dan ditolak oleh ramai. Tetapi mungkin ada yang menyokong. Saya tidak cari untuk disukai ramai. Saya hanyalah membuat sesuatu yang saya anggap baik bagi negara.
politik, orang politik dan parti politik terlalu utama politik sehingga lupa negara menghadapi masalah ekonomi dan kesihatan yang mengancam negara. Saya berpendapat betul atau tidak, politik dan parti politik perlu diketepikan buat masa sekarang. Jika dibenar, saya akan cuba adakan pemerintahan yang tidak memihak kepada mana-mana parti. Hanya kepentingan negara sahaja yang akan diutamakan. Jika diizin, inilah yang akan saya cuba. Saya berdoa dan saya pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya diberi petunjuk dalam usaha ini. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan sudah pastilah satu lagi topik yang menarik telah pun kita pilih bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini. Baik, topik yang kita pilih ialah Perikatan Nasional versus Pakatan Harapan. Dua tetamu yang sudah pun bersedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, iaitu Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Encik Kawi. Kali ini kita bercakap tentang sesuatu yang berbeza sebelum ini. Sebelum ni harga barang. Kosong TV. Betul. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu yang agak lama sebenarnya tidak bersama kita. Jadi selamat datang semula kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Ke, iaitu Ahli Dewan Negara. Jadi terima kasih atas jemputan. Ya, dan terima kasih kerana sudi datang. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, biasalah kami juga mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini. Jadi dua talian telah pun kami peruntukkan kepada anda di 03 20594612 dan juga 0320594613. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang menarik. Tadi pun kita dah mainkan perutusan khas Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir, iaitu Perdana Menteri Interim Malaysia sekarang ini. Dan mungkin ada perkara-perkara menarik yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Datuk Seri Saifuddin sendirilah. Kalau kita dengar daripada apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Interim kita melalui perutusan khas itu. Silakan. Terima kasih, Encik Kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada akhir mendengar perutusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, saya menangkap tiga perkara. Bahawa yang pertama, beliau tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh beberapa kalangan yang menghimpunkan sejumlah parti-parti politik, kemudian nak mengadakan satu pakatan baru yang namanya Perikatan Nasional, kerana di situ akan ikut disertai oleh satu blok yang akan jadi blok yang besar, iaitu UMNO dan PAS. Sedangkan kedua-dua ini telah ditolak oleh pilihan raya, oleh rakyat dalam pilihan raya, dan UMNO itu sendiri masih didokong oleh pimpinan yang sekarang turun naik mahkamah. Itu yang pertama. Bahawa Tun Dr. Mahathir tak setuju dengan langkah itu. Barangkali orang yang membina langkah itu dengan begitu tersusun sekali itu, mereka salah baca Tun Dr. Mahathir. Yang kedua ialah Tun Dr. Mahathir sebut bahawa dia tidak bersetuju dengan tindakan partinya sendiri, Parti Bersatu, menarik diri daripada Pakatan Harapan. Okey. Dan yang ketiga, Tun memperkenalkan satu idea baru, naratif baru, bahawa dia mahu menjadi seorang pemimpin atau Perdana Menteri yang didokong oleh individu ahli-ahli parlimen, bukannya oleh parti. Kita sedia maklum politik negara kita ni, Syekh Kawi, bila pilihan raya yang bertanding itu ialah parti. Okey. Lalu bolehkah parti yang menang dianggotai oleh sejumlah ahli parlimen, kita nak bentuk kerajaan tu bukan berasaskan parti tapi berasaskan kepada sokongan ahli-ahli parlimen. Yang ini satu yang baru dalam negara kita. Itu tiga perkara yang saya dapat kesan daripada perutusan itu. Bagaimana pandangan daripada Senator Datuk Seri T. Lian Ke? Pada saya, Tun tak boleh melepaskan
tanggungjawab ataupun accountability bahawa dia sebagai sitting Perdana Menteri dan orang-orang dia yang melakukan segala tindakan yang dan langkah-langkah. Saya rasa sebagai seorang Perdana Menteri, kalau dia mengatakan dia tidak tahu atau it's a surprise, kita sebagai orang politik kita tak dapat terimalah. Dan saya rasa mungkin ada pergerakan ataupun langkah-langkah tertentu yang mungkin dia tak boleh terima. Ada reversal, ada U-turn dan sebagainya. Tapi yang lebih penting, saya pun berpendapat bahawa we have to move on. Saya rasa sekarang bukan saja politik kucar-kacir, rakyat pun sudah cemuh. Rakyat sudah fed up, jemu dengan tindakan ahli-ahli politikus, sama ada kepartian atau tokoh-tokoh politik. Dan saya rasa sudah tiba masanya untuk kita memberi mandat balik kepada rakyat. Kerana mandat yang diberi oleh rakyat pada PRU yang lepas adalah untuk sekian-sekian mentadbir, dan terbukti golongan ini tidak berupaya. Jadi, dan mungkin isu masa itu lebih pada isu untuk menukar ataupun ubah ataupun tidak isu mantan Perdana Menteri. Jadi sekarang isu ini, this team is not working. Saya rasa kita teruskan lagi masalah yang sama. Politik individu, interpersonal politik. Dan masalah bukan saja kepartian, tapi masalah-masalah politik yang membebankan negara dan rakyat. Dan bukan, saya tak nampak apa keputusan yang berani ataupun keputusan politik yang jitu yang berani dibuat oleh kerajaan yang lepas yang baru ini. Rakyat tengah menunggu-nunggu ataupun mencari penyelesaian kemeluk politik ini. Dan saya rasa yang terbaik ialah kita serah balik kepada rakyat, sebab rakyat sudah dapat bandingan sebelum ini, sebelum PRU 14 dan selepas PRU 14, dan apa yang berlaku sekarang ini. Saya rasa ini bukanlah pilihan rakyat ataupun mandat yang diberi pada PRU yang lepas. Okey. Saya tertarik hati bila Datuk Seri Tilian Ker menyebut tentang istilah tidak berupaya, dan satu lagi istilah ialah they are not working as expected lah. Ini berarti bahawa Pakatan Harapan itu gagal untuk memenuhi hasrat dan kehendak rakyat yang memilih mereka dalam PRU yang lalu. Sejauh mana betul ataupun tidaknya anggapan seperti ini? Saya ada yang bersetuju, ada yang tidak. Okay. Pada saya, kerajaan Pakatan Harapan yang lepas itu berfungsi sebagai sebuah kerajaan. Ada bukti-bukti pencapaiannya. Misalnya dari sudut keupayaan untuk membasmi rasuah. Indeks negara kita menjadi lebih baik, meningkat berkali ganda. Okay? Maknanya inisiatif yang dibuat dalam tempoh 20 bulan itu ditangkap dalam radar ukuran. Itu satu. Indeks demokrasi itu juga improve dengan begitu baik sekali. Itu juga dalam tempoh 20 bulan. Kalau kita tengok petunjuk-petunjuk yang lain, kadar inflasi atau Consumer Price Index, data dan angka menunjukkan bahawa ianya merupakan satu kemajuan dalam tempoh itu. Untuk itu, saya tak bersetuju dengan sweeping statement. Okay? Tapi ada tak elemen lain yang Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan ini ada kekurangannya? Ada, memang betul. Misalnya keupayaan melaksanakan janji-janji manifesto. Okay? Ada satu bakul janji yang memang telah kita laksanakan. Ada janji yang kita laksanakan separuh lagi belum. Ada satu bakul lagi, masa kita buat manifesto, kita tak privy dengan beberapa data, kita buat satu janji, bila kita jadi kerajaan ternyata ianya bukan satu yang doable. Kita harus jujur mengaku begitu dalam politik yang transparan begini. Jadi bab itu saya fikir dari segi fungsi, kerajaan berfungsi dengan baik. Pakatan Harapan itu dia punya ada pasang surutnya. Misalnya yang disebut oleh sahabat saya Datuk Sri Lengke tadi adalah tumpuan hanya kepada isu transisi. Saya nak sebut 21 Februari mesyuarat terakhir Pakatan Harapan. Okey, mesyuarat itu telah membuat satu persetujuan yang sangat jelas.
apa dia? Memberi mandat kepada Tun meneruskan kepimpinan sebagai Perdana Menteri sehingga APEC, dan terpulanglah pada Tun untuk memilih tarikh dia nak berhenti. Sangat jelas. Jadi ada tadi tak isu transisi? Tak ada. Siapa yang buat keputusan tu? Keadilan, Amanah, DAP bersatu. Sebab itu sidang media tengah malam kita sebutkan begitu, konsensus. Jadi isunya bukan kemelut transisi. Isunya, Syakawi, ialah isu pengkhianatan. Isu pengkhianatan. Ya, yang dilakukan oleh segelintir yang mempunyai cita-cita besar tetapi salah baca tentang Tun Dr. Mahathir. Jadi ini perbuatan mengguna pakai nama Tun sehingga boleh membuat satu penyusunan yang sangat rapi dan terancang. Tapi tak ada satu momen pun Tun muncul baik di istana maupun sidang media di hotel untuk memperkenalkan Perikatan Nasional. Jadi itu saja kemelutnya saya fikir kat situ. Betul rakyat bosan, saya setuju dengan soal Linke. Tapi kita juga harus jujur mengakui faktanya adalah bukan akibat kegagalan, kelemahan yes, tapi bukan kegagalan total, tapi lebih kerana episod pengkhianatan. Okey, kita akan sentuh tentang isu pengkhianatan. Itu pun satu isu yang bagi saya cukup penting sebenarnya. Tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, ada dua panggilan di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum untuk moderator dan ahli-ahli panel. Okey, saya punya soalan lah. Okey. Pakatan Nasional lah tidak boleh menerima parti yang berhaluan kiri. Manakala PAS boleh terima parti berhaluan kiri. Okey. Okey, namun begitu mengikut sejarah kita menuntut kemerdekaan ketiga kaum. Apabila kita berbeza ideologi, kita memporak-porandakan kemalan demokrasi yang dipilih oleh rakyat pada PRU 14. Okey, soalan saya, bagaimana Malaysia akan menjadi negara maju 2025 serta wawasan kemakmuran 2030. Okey, soalan saya yang kedua. Saya dengar ahli panel ada sebutlah. Okey, semak dan imam. Adakah Malaysia boleh buat jadi macam tu? Yang ketiga, adakah Pakatan Nasional akan membawa yang di-Pertuan Agong ke mahkamah? Kiranya pemilihan PM berpihak kepada Pakatan Harapan. Dalam temuduga tersebut mengikut rekod yang Pertuan Agong tidak boleh bawa ke mahkamah. Sekian, terima kasih. Minta ahli panel komen dalam hal ini. Baik, terima kasih. Ridwan dari Pulau Pinang. Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Cik Abdullah. Waalaikumsalam Cik Syakawi dan juga ahli panel Datuk yang berhormat. Baru tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam press statement seolah-olah memberi gambaran bahawa beliau telah mendapat sokongan dan mandat oleh PH untuk jadi PM. Sejauh mana kesahihannya dan bagaimana proses untuk lantikan PM? Adakah diisytihar oleh Yang di-Pertuan Agong atau oleh Parlimen nanti pada 10 hari bulan 3? Dan jika benar Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat mandat oleh PS, bolehkah ada cara lain seperti Tun masih PM dan Datuk Seri Anwar sebagai timbalan atas budi bicara Yang di-Pertuan Agong? Minta penjelasan. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Baik, kita rehat buat seketika, dan dua talian itu sebenarnya masih lagi kekalkan kepada anda untuk membolehkan anda memanggil kami dan berilah pandangan dan juga pendapat ataupun apa saja lontaran pertanyaan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat dulu buat seketika.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Perikatan Nasional versus Pakatan Harapan. Mungkin menarik jugalah kalau Datuk Seri Tilian Kerr dulu menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan. Ini tentang kewujudan Perikatan Nasional itu sendiri. Dan antara syarat yang diletakkan ialah ada parti yang tidak dibenarkan untuk bersama-sama dalam Perikatan Nasional ini. Jadi apakah pandangan peribadi Datuk Seri Tilian Kerr tentang soal ini? Apakah itu satu keputusan yang bijak ataupun macam mana? Saya rasa itu adalah the fact of the matter. Iaitu hakikat politik dalam tanah air. Okay. Di mana ada segolongan besar orang-orang Melayu tidak terima DAP. Kalau dulu kita salahkan UMNO saja. Sekarang bukan saja UMNO, PAS, GPS juga, Sarawak. So, ada sesuatu yang tak kena. Dan satu lagi yang tak kena, mengapa DAP mengatakan dia sebagai parti yang multiracial, tidak diterima rata-rata oleh kebanyakan orang Melayu. Dan apabila dia menjadi parti yang terbesar pada masa ini, apabila pemecahan PKR, DAP is the dominant party. Kenapa dia tidak berupaya membawa the leadership, provide the leadership, provide the direction. Ini menunjukkan TAP sebagai satu parti tidak diterima. Cuma parti factional. Dia lebih bertumpu kepada segolongan ataupun fokus pada so itu yang menyebabkan ketidakterimaan bukan sahaja oleh akar umbi rakyat tetapi oleh pemimpin-pemimpin parti dan sebagainya cuba menyampaikan hasrat akar umbi. So JP perlu membuat introspeksi ataupun membuat rebranding. Bukan setakat politik nak dapat undi menang, sebab undi senang tetapi penerimaan itu rata-rata very clear tidak diterima. Cuma apabila untuk kepentingan politik, untuk menjadi kerajaan, orang terima dia sebab kerusi yang sedia ada. Itu numbers game, not political philosophy, falsafah politik ataupun kerjasama yang erat, padu dan sebagainya. Okey, menarik. Saya juga nak dapat jawapan dan juga pandangan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution berkaitan dengan soalan yang dikemukakan oleh Encik Abdullah Osman tadi menyentuh tentang kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikatakan mendapat mandat dan juga sokongan sebagai Perdana Menteri yang akan datang. Tetapi sebelum itu, apa kata kita lihat dulu visual yang telah pun kami sediakan ini. Kita saksikan sekarang. Saudara-saudari yang dimuliakan, hari ini ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan dari Keadilan, DAP dan Amanah telah mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri bagi Kerajaan Pakatan Harapan. Sejak cubaan untuk menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan hujung minggu lalu, kami telah berusaha untuk mempertahankan mandat rakyat Malaysia pada 9 Mei 2018. Kerajaan tersebut terbentuk sebagai sebuah gabungan yang diikat dengan muafakat Pakatan Harapan yang telah dicapai pada 7 Januari 2018, diikuti pelancaran buku harapan Manifesto Pakatan Harapan pada 8 Mac 2018. Di atas asas inilah Pakatan Harapan dibentuk, diberi mandat oleh rakyat dan menjalankan amanah sebagai kerajaan. Pakatan Harapan tidak bersetuju dengan sebarang usaha untuk menubuh kerajaan secara pintu belakang. Ekoran cubaan menubuh kerajaan secara pintu belakang, maka Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Keputusan bersatu keluar dari Pakatan Harapan pada Isnin lalu disusuli peletakan jawatan Tun sebagai pengurusi bersatu. Sehubung itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan telah menjemput Tun Dr. Mahathir untuk mempengerusikan mesyuarat bagi memulihkan Kerajaan Pakatan Harapan. Namun, Tun tidak setuju untuk hadir dalam mesyuarat tersebut
yang diadakan pada petang Selasa 25 Februari yang lalu. Justru itu, keputusan Majlis Presiden semalam telah menetapkan bahawa calon Perdana Menteri PH ialah Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan kekal komited terhadap aspirasi dan amanat rakyat untuk membawa negara ke arah yang lebih baik dari segenap sudut ekonomi, politik dan sosial. Kami tidak akan mengkhianati amanah tersebut. Terima kasih. Yang lain, seperti mana kita tahu, kita telah semua diundang untuk menghadap Bawah Duli Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dan sekarang ini semua kegiatan haruslah terhenti dan menunggu keputusan Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua parti dan rakyat negara kita. Terima kasih. Jelas. Baik, itu kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu yang menarik Datuk Seri Saifuddin, sebelum ini memang kita tahu PH juga turut menyokong dan memberi sokongan yang kuat sebenarnya untuk Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tetapi sekarang ini sudah pun berubah. Antara perkara-perkara yang membuat ataupun menjadikan Pakatan Harapan mengubah sokongan mereka kepada Tun Mahathir sebagai PM kepada Anwar Ibrahim sekarang ini. Terima kasih Cakawi. Seperti disebut oleh Saudara Anwar tadi, dalam perjanjian 7 Januari 2018 telah diumumkan dalam Konvensyen Pakatan Harapan. Jika menang dalam pilihan raya melalui mandat rakyat, Tun Dr. Mahathir adalah calon Perdana Menteri dan Anwar Ibrahim adalah calon Perdana Menteri ke-8. Itu ketetapan. Menang, Tun kita dukung sebagai Perdana Menteri ke-7. Kemudian Tun meletakkan jawatan dan Tun sekarang adalah Perdana Menteri interim. Jadi dokumen itu mencatatkan sokongan sebagai Perdana Menteri ke-7. Selama Tun menjadi Perdana Menteri ke-7, sokongan kita kekal untuk Tun. Namun pada momen Tun meletakkan jawatan, persefahaman kita mengatakan sokongan kita adalah Perdana Menteri ke-8, Saudara Anwar. Di situ sebenarnya apakah kita mengubah ketetapan kita? Tidak. Sehingga 21 Februari itu, mesyuarat terakhir itu seperti saya sebutkan tadi, itu masih lagi Tun sebagai Perdana Menteri ke-7. Jadi sokongan itu kita anggap sebagai setakat Tun memegang jawatan. Bila Tun dah tak pegang jawatan, kita mempunyai satu lagi komitmen dalam perjanjian itu. Baik. Saudara Abdullah Usman tadi, terima kasih, soalan dia yang bagus. Dia tanya bagaimana Anwar membayangkan bahawa dia mendapatkan sokongan, bagaimana prosesnya di istana ataupun di parlimen. Okey, Perlembagaan Negara menyebut mudah saja. Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong bolehlah melantik seorang yang pada kepercayaan baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Okey. Jadi orang akan tanya, prosesnya dalam Dewan ataupun di mana? Mei 2018 ketika Pakatan Harapan menang, yang di-Pertuan Agong masa itu memanggil setiap pemimpin parti pakatan. Saudara Mat Sabu, Guan Eng, Tan Sri Muhyiddin, Dr. Wan Azizah. Dr. Mahathir belum dipanggil lagi sebab dia pengerusi, dia bukan presiden. Dan pada masa itu, watikah semua calon yang bertanding adalah watikah yang ditandatangani oleh Presiden Keadilan, Dr. Wan Azizah. Di atas kertas, semua itu adalah calon keadilan. Tapi tuanku memanggil setiap presiden parti. Tuanku tanya soalan, siapa calon Perdana Menteri? Semua menjawab soalan itu, iaitu Tun Dr. Mahathir. Kemudian, istana membuka ruang dan jemput Tun untuk mengangkat sumpah di istana. Peristiwa itu bukan berlaku di dalam parlimen. Tun kemudian menubuh jemaah menteri, kemudian sidang parlimen pertama dibuat, ahli-ahli parlimen mengangkat sumpah. Di mana pelantikan Perdana Menteri dibuat? Dalam istana. Bagaimana caranya?
presiden parti-parti komponen yang membentuk koalisi yang menang melalui mandat rakyat ditanya oleh Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana pula proses hari ini? Interim Prime Minister yang dipegang oleh Tun Dr. Mahathir sekarang ialah sehingga bila? Sehingga Perdana Menteri baru dilantik dan jemaah menteri ditubuhkan. Itu kenyataan Istana Negara tempoh hari. Bagaimana proses tuanku nak tahu siapa yang mendapat sokongan majoriti? Tuanku jemput 222 ahli parlimen ke istana. Saya pun pergi juga tadi. Okey? Di atas satu meja ada satu dokumen. Dokumen itu kita perlu isi nama Saifuddin Nasution Ismail, nombor kad pengenalan. Kemudian ada satu perenggan ayat yang menyebut saya dengan rela hati tanpa paksaan di hadapan yang Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong dengan ini menamakan. Saya pun tulis siapa saya namakan sebagai presiden, sebagai Perdana Menteri. Jadi itulah proses yang Tuanku buka kepada 222. Jadi sokongan kepada Datuk Seri Anwar adalah sokongan yang datang daripada Pakatan Harapan, iaitu Keadilan, Amanah dan DAP. Jadi kita bermula dengan 92. Jadi apakah Datuk Seri Anwar dapat 92 atau lebih, kita tak tahu. Hanya Yang di-Pertuan Agong saja yang tahu. Jadi proses itu dilakukan oleh Tuanku di istana. Ya, bila kita sidang parlimen 9 Mac nanti Tuanku akan rasmikan. Okey. Jadi discretion adalah pada Tuanku. Kalau sekiranya berlaku cukup bilangan majoriti yang jelas, Tuanku akan menjemput dan menamakan seorang Perdana Menteri dan melakukan proses angkat sumpahnya. Jadi kita tak tahu. Itu adalah dalam bidang kuasa bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Okey, bagi pandangan Datuk Seri T dan Ke sendirilah, proses yang sedang berlaku ini, apakah Datuk Seri melihat bahawa jalan penyelesaian itu mungkin akan tercapai dalam masa yang singkat? Saya rasa kita patut berterima kasihlah pada pengasas Bapak Politik Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan Seni Wasagam. Mereka telah mengasaskan budaya politik tolak ansur, toleransi. Dan kalau kita tengok dalam tempat lain, bila berlaku perubahan kerajaan, biasanya ada kekerasan. Kita berjaya membuat peralihan kuasa secara tersusun dan secara licin dan aman. Itu adalah satu pencapaian semangat Barisan Nasional dan sebagainya. So, budaya politik ni telah diterapkan dan sekarang kita ada susunan perlembagaan, raja berperlembagaan. Saya rasa kalau kita akur pada perlembagaan, kalau kita mendukung semangat perlembagaan, peralihan kuasa ini senang. Ada 3 pilihan. Pilihan, sekarang nampaknya macam interim Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, ataupun ada sekumpulan lagi yang mahu mandat ini diserah balik kepada rakyat untuk membuat penentuan. Sebab memang sebenarnya kita perlu dah lebih kurang 2 tahun. Kalau dalam setahun 2 lagi kita kena pilihan raya umum lagi. Jadi kita dah tahu penggal yang lepas, bab yang lepas memang satu bab yang gagal dari segi pandangan, persepsi rakyat umum dan sebagainya. So sudah tiba masanya biarlah rakyat membuat satu lagi ketetapan yang lebih bijaksana, yang mempunyai perbandingan kerajaan yang lepas, kerajaan yang sekarang dan kerajaan akan datang. Dan kalau dulu rakyat dengan senangnya ditipu dengan manifesto yang kononnya tidak mereka buat manifesto dengan tidak mempunyai kepercayaan bahawa mereka boleh menjadi kerajaan. Ataupun kita rakyat memilih cuma setakat nak ubah. Sekarang rakyat mungkin mahu tahu apakah falsafah setiap politik, individu-individu politik dan juga amanah tokoh-tokoh politik. Ini boleh membenarkan dan lebih-lebih lagi inilah kali pertama kita mempunyai kita membenarkan pengundi-pengundi 18 tahun. Mereka lebih idealistik. Mereka tidak akan mempunyai sentimen perkauman maupun kepartian yang tebal. Mereka akan melihat kepada idealisme politik parti maupun tokoh-tokoh parti. Dan saya rasa lagi cepat kita mulakan view of change ini, lagi baik. Kerana ini akan memberi peluang kepada negara kita untuk
melangkah kepada satu lagi tahap yang lebih matang dan lebih tinggi dan lebih bijaksana kematangan politik negara. Pengkhianatan dalam PKR itu pun satu isu yang cukup penting. Pelbagai pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan, pelbagai persepsi juga telah diwar-warkan ataupun dilihat daripada pelbagai sudut. Ada yang mengatakan bahawa ini pun mungkin satu isu yang agak sensitif. Tapi saya nak dapatkan pandangan Datuk Seri Saifuddin sendirilah. Ada yang mengatakan bahawa apa yang berlaku dalam PKR itu adalah kerana ketidaksabaran segolongan mereka dalam PKR itu untuk meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Apakah itu satu persepsi yang betul? Terima kasih Saudara Syakawi. Sebelum saya respon soalan itu, saya nak komen sikit Saudara Lian K sebut. Saudara Lian K sebut soal undi 18. Saya nak sebut, undi 18 ni adalah perubahan atau reform yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang memerintah selama 20 bulan. Bukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Okay. It's a statement of fact. Okay? Dan menerima dukungan Saudara Lian K, saya rasa bangga sebab kami telah memulakan perubahan itu. Yang kedua, Saudara Lian K juga tadi membuat kenyataan bahawa penolakan rakyat terhadap DAP dan sebagainya. Saya orang politik, ribut, taufan, segala macam petir yang berlaku. Pada akhirnya, orang akan tengok selepas keputusan pilihan raya, parti itu dapat berapa. Okay? Jumlah kerusi yang dia menang adalah cerminan kepada sokongan rakyat kepada satu-satu parti. Ya, hari ini berapa jumlah kerusi DAP? 42. Ya. Hari ini berapa jumlah kerusi MCA? 2. Okay? Jadi di antara tempoh 5 tahun itu akan berlaku pelbagai sepak terjang politik. Jadi terlalu awal untuk kita katakan bahawa semua rakyat menolak satu-satu parti. Ukuran sebenarnya rakyat hakim negara ni adalah bila pilihan raya nanti. Macam keadilan juga. Duduk dalam Pakatan Rakyat, orang kata the weakest link. Duduk dalam Pakatan Harapan, parti yang berkecamuk. Tapi kita ni adalah parti yang terbesar. Jadi ukuran akhir dalam pilihan raya politik ini adalah jumlah kerusi lah. Baik. Kemudian keadilan yang berlaku sekarang ni adalah 11 orang keluar. Okey. Yang diketuai oleh timbalan presiden ni lepas, iaitu Saudara Azmin. Tapi soalan Syakawi tadi, apakah masalah dalam keadilan ni berpunca daripada Anwar yang tak sabar dan tamak? Ya, tak sabar Anwar ni ialah 20 tahun. Satu tempoh yang lama masih dicop sebagai tak sabar. Berapa lama dah kamu tunggu? 20 tahun. Masih dikatakan tak sabar. Betapa tidak adilnya kita letakkan tanggapan itu pada seorang yang namanya Anwar yang 20 tahun. Okey, baik. Sehingga kan perpecahan dalam parti keadilan ni, Kemelut ini juga diletakkan bahawa ini akibat dia tak sabar. Jadi tak dilihat kepada orang yang sekarang ni keluar ataupun kami pecat. Ya, ianya adalah soal disiplin, kepatuhan terhadap perlembagaan parti, hormat terhadap kepimpinan parti, patuh terhadap keputusan parti. Buat tindakan mesti dalam kerangka keputusan parti. Tapi kalau itu semua tak dilakukan, maka timbul masalah dalam parti. Inilah yang sedang berlaku. Jadi tak ada disiplin, tak ada menghormati keputusan parti. Itu tak dilihat. Sebaliknya diletak bahawa ini kerana Anwar tak sabar nak Perdana Menteri. Apa kaitan Anwar dengan Perdana Menteri? Siapa yang letakkan Anwar sebagai calon Perdana Menteri ke-8? Pakatan Harapan. Anwar di mana masa itu? Penjara Sungai Buloh. Ya, Pakatan Harapan. Bukan saja keadilan. DAP setuju, Amanah setuju, bahkan Tun Dr. Mahathir dan Bersatu bersetuju. Jadi perpecahan keadilan sebab Anwar tamak. Perpecahan dalam Pakatan Harapan sebab Anwar tamak. Dia letak begitu. Jadi manusia nama Anwar Ibrahim ni nasib dia begitulah. Dia tohmah. Jadi saya katakan bahawa pengkhianatan ini ada dalam konteks apabila ada percubaan yang sangat terancang dan tersusun dilakukan oleh individu di dalam parti keadilan dan Bersatu, mengumpulkan semua parti politik, kemudian bawa ke istana, diatur satu pertemuan, kemudian dicanangkan kami sudah cukup bilangan untuk memerintah, namanya Perikatan Nasional. Saya tadi tanya dengan Saudara Lian K, MCA tidak sebahagian daripadanya.
katanya. Sebab dia tak tahu menang dalam tu. Jadi kita kata MCA tak tahu. Buat Perikatan Nasional Indonesia Kawi, pada masa itu UMNO dan PAS yang turut lantang sekarang menyebut bahawa kita perlu buat pilihan raya semula. Sehingga akhir Ahad lepas tak sebut pilihan raya semula. Kami sudah cukup bilang. Kami sedia untuk menjadi sebuah kerajaan baru. Pakatan Harapan sudah tumbang. Kata siapa? Kata Setiausaha Agung UMNO, Tan Sri Anwar Musa. Kata siapa? Kata Datuk Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agung PAS. Bila? Hari Ahad. Bila yang suruh bubar parlimen? Semalam. Setelah apa? Setelah mereka menarik balik sokongan kepada Tun. Jadi tak bolehlah Ahad tak ada sebut pasal bubar. Semalam baru sebut pasal bubar. Jadi tak konsisten lah, berubah dalam masa tak sampai 48 jam. Jadi yang mengajak suruh bubar ni ya adalah kalangan yang sebenarnya tak terima hakikat. Rakyat sebenarnya memberi mandat yang kuat kepada Pakatan Harapan pada waktu itu. Dan kalau tak berlaku pengkhianatan, tak timbullah soal gesaan supaya dibuat pilihan raya. Okey, satu aspek yang menarik yang disebut oleh Tun M, barangkali Datuk Seri Tilian Ke, dia melihat bahawa ahli-ahli politik yang ada sekarang ini kerana krisis politik yang berlaku ini adalah ekoran daripada mainan politik yang begitu berlebihan. Dan kadang-kadang kita lupa tentang pembangunan negara, kita lupa tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat dan sebagainya. Apakah itu antara aspek yang menyebabkan berlakunya krisis politik seperti apa yang berlaku sekarang ini? Boleh saya bermula dengan mengatakan masalahnya masalah politik. Masalah ketidakikhlasan. Masalah orang politik kita sekarang, orang tak percaya. Katakan misalnya tadi saudara Saifuddin mengatakan MCA cuma 2 kerusi, DAP 42 kerusi. Tapi kalau kita mengkaji dengan mendalam, mengapa DAP dapat 42 kerusi? Kerana mereka mendapat 95% undi Cina. Atas apa? Atas benih-benih kebencian terhadap UMNO dan orang Melayu sebelum ini, dasar Bumi Putera dan sebagainya, yang telah ditokok tambahkan dan dieksploitasikan sehingga orang Cina menyalahkan sistem pentadbiran, dasar-dasar kerajaan, khususnya pada MCA, dan kebencian itu pada UMNO apabila orang Melayu berpecah. Kan? Dengan bantuan PKR, dengan bantuan PAS pada PRU 13, dengan bantuan Bersatu dan sebagainya, DAP berjaya mengalih undi dalam kawasan-kawasan Melayu. Misalnya, mereka meletakkan calon-calon Melayu untuk bertanding dengan MCA. Walhal dalam kawasan Melayu, kita Barisan Nasional tetap berpegang kepada, walaupun Melayu majoriti, beri pada kerusi MCA tetap pada MCA, kerusi MIC tetap pada MIC. Sama juga dengan politik. Hari Jumaat, DAP dengan bersungguh-sungguh mahu Mahathir serahkan kuasa kepada Anwar Ibrahim. Hari Isnin, hari Selasa lain. Sama juga apabila MCA kita tidak terlibat, sebab apa yang berlaku pada hari Ahad. Pada hari Isnin, apabila Presiden memanggil emergency meeting Presidential Council, kita membuat ketetapan bahawa kita mahu membubarkan parlimen, dan itulah yang disampaikan hasrat Presiden MCA kepada rakan-rakan dalam Barisan Nasional. Dan itulah ketetapan. Apabila saudara Saifuddin bertanya sama ada kita terlibat, mengapa kita bertukar pendekatan Barisan Nasional sebelum ke istana dah membuat ketetapan untuk meminta pembubaran. Dan saya mempunyai kepercayaan bahawa dan keyakinan bahawa keputusan ini telah pun terterap dalam surat pada yang Duli Yang Maha Mulia Agung bahawa golongan Barisan Nasional ini kita mahu membubarkan parlimen. Saya rasa tidak wujud apa yang berlaku, tidak wujud, it's not an afterthought. It's just timing. So sama juga DAP hari Jumaat mahu Mahathir turun dan serah pada kuasa pada Anwar Ibrahim, dan hari Selasa pula menyokong, dan hari Rabu hari ini tidak menyokong. Okey, kita ambil satu andaian sekiranya lah Datuk Seri Saifuddin Agung bersetuju untuk membubarkan parlimen.
Apakah Pakatan Harapan yakin bahawa mereka masih boleh memenangi PRU yang akan datang kalau kita berlandaskan dengan keputusan-keputusan pilihan raya kecil yang berlaku sebelum ini? Daripada 10 itu, kebelakangan 5 kemenangan telah pun dicatatkan oleh parti lawan. Jadi apakah anda melihat bahawa sekiranya parlimen itu dibubarkan, PRU diadakan, kedudukan Pakatan Harapan? Saya sangat optimis, Sekawi. Pertama, saya memantau reaksi sosial media kan. Sejak daripada kemelut ni bermula hari Ahad lepas. Sebelum ni orang memang marah dan tak puas hati dengan kerajaan Pakatan Harapan. Tapi sekarang sentimen orang lebih marah dengan peristiwa pengkhianatan. Itu satu. Sangat jelas, ya. Saya sendiri ada social media saya sendiri, Twitter, Facebook kan. Kalau sebelum ni post 1, 7 ni kena hentam lah. 3 tu kira neutral ataupun puji. Hari ni nak jumpa yang hentam tu payah sikit. Sebab dia tahu dia masih sayangkan kerajaan Pakatan Harapan dan dia marah pengkhianatan. Jadi kalau Syakawi tanya, takdir kata yang di-Pertuan Agong membuat ketetapan bubar. Okey, saya optimis. Sebab apa? Yang pertama, Pakatan Harapan intact, cuma tak ada bersatu. Okey. Jadi Pakatan Harapan adalah satu force yang sudah jelas. Misalnya saya ambil contoh, menguruskan pilihan raya ni adalah pembahagian kerusi. Keadilan akan bertanding di kursi keadilan, Amanah akan bertanding di kursi amanah, DAP akan bertanding di kursi DAP. Jadi kami dah tak berebut dah bab tu. Tinggal lagi ada 52 kerusi yang dulu bersatu bertanding. Jadi yang itu kami agih-agihkan lah. Amanah pun dapat, keadilan pun dapat, bersatu dapat. Sekawi bayangkan satu blok lagi. Di situ ada PAS, ada Amanah, di situ ada PAS, ada bersatu, ada UMNO. Ini semua parti Melayu. Dia nak bahagikan satu kawasan parlimen ni, siapa patut dapat? Bersatu kata dia lah, dia pun parti Melayu. PAS kata dia lah, dia akan rumbi lebih kuat. UMNO kata kami ni sebenarnya big brother, selamatlah. Okay? Jadi kami jauh lebih bersedia dari segi itu baru satu segmen, baru satu segmen, iaitu menguruskan pembahagian kerusi. Saya ni 20 tahun dalam pembangkang, Syakawi. Setiap kali mewakili parti dalam pembahagian kerusi, makan masa bertahun. Nak bahagi kerusi ni makan masa bertahun. Kalau Tuanku Agong bubar sehari dua ni dah mengumum, kita ada 60 hari untuk bila kekosongan pembubaran tu dibuat. 60 hari tu nak selesai semua. Logistik pilihan raya, naratif kempen, jelajah, pembahagian kerusi, manifesto dan segala macam. 60 hari. Atas itu saya sangat optimis. Sentimen rakyat boleh kita urus. Ya, saya yakin yang itu kita boleh urus. Ya, sentimen rakyat ni. Dan saya nak sebut begini. Bila Saudara Lian K kata DAP yang menang begitu besar adalah kerana kejayaan menanam bibit kebencian dan sebagainya. Saya nak sebut beginilah, orang politik yang macam kita ni kan, never underestimate the wisdom of the people. Jangan sekali-kali memperlekehkan kebijaksanaan rakyat untuk memilih. Jangan bila rakyat bagi sokongan pada satu parti, kita pemandaian bahawa parti ini telah berjaya menipu rakyat dan memperbodohkan rakyat. Saya beza sama sekali pandangan bab itu. Sebagai orang politik, tak lama lah, baru 28 tahun. Saya dalam politik, saya pegang pada satu falsafah dan prinsip, jangan menganggap rakyat itu tak reti dan tak faham. Rakyat memerhati. Ya. Dan dia akan buat keputusan pada masa itu. Kita terimalah hakikat. Ya, ini politik Malaysia. Okey, sentimen rakyat. Ini pun satu isu yang penting kita sebut secara serius. Kita lupakan dulu tentang rakyat di sebelah semenanjung ini. Cuba kita lihat pula sentimen rakyat Sabah dan Sarawak. Apakah mereka juga memberi sokongan kepada Perikatan Nasional ini secara positif daripada pandangan peribadi Tilian ke? Saya tidak mahu bercakap bagi pihak Sabah dan Sarawak kerana memang dari segi politik mereka banyak perbezaan. Sabah pun berbeza dengan Sarawak dan tuntutan mereka berbeza. Tetapi dari segi berbalik kepada moral kerajaan Pakatan Harapan, mengapakah MC membuat ketetapan untuk membubarkan parlimen, dan kalaupun kita kalah tanpa kerusi, kita terima hakikat. Sebab dalam politik, not
necessary the best man wins. Dan masa akan menentukan. Kerana keikhlasan MCA dalam perkhidmatan, keikhlasan MCA dalam memupuk silaturahim dengan masyarakat Melayu, masyarakat Islam dan juga mendidik masyarakat Cina dan sebagainya, itulah falsafah dan DNA politik MCA. Jadi kita bukan semata-mata pada kerusi sahaja, tetapi berbalik kepada pemilihan yang lepas. Rakyat memang pandai. MCA tak marah bila 95% Cina tidak mengundi MCA. MCA tetap mendukung kehendak nekap politik dan permintaan politik masyarakat Cina tanpa segan silu. Dan kita memang masih tegak dan masih lagi memberi perkhidmatan yang sepatutnya. Apa yang menyebabkan rakyat memilih perubahan pada masa itu? 1MDB. Dendam politik 60 lebih tahun terhadap UMNO dan orang-orang politik seperti Saifuddin, Anwar Ibrahim, Mahathir dan sebagainya. Dan dendam politik dan memilih bahawa Mahathir akan serahkan kuasa pada Anwar dalam 2 tahun. Dan manifesto yang memberi pelbagai janji-janji kosong pada rakyat. Jadi apabila kita gagal dengan manifesto, apabila kita gagal dengan pelaksanaan, apabila kita gagal dengan peralihan kuasa, dan apabila Parti Pakatan Harapan roboh, di mana terdapat pecahan dalam parti komponen dan parti bersatu keluar. Ini telah pertanda bahawa pilihan rakyat yang lepas tak wujud lagi. Dan sebagai gentleman, kalau saya dalam Pakatan Harapan, saya juga akan meminta bahawa kita bubar kerana kita mempunyai keyakinan bahawa rakyat masih menyokong kita. Dan saya percaya masih lagi Cina-Cina yang dendam tidak akan undi MCA. Saya percaya lebih ramai parti politik Melayu, MCA akan terkorban, akan menjadi mangsa politik. Tetapi MCA bukan diwujudkan untuk mendapat kuasa, kerana MCA pada asasnya adalah satu parti kebajikan, iaitu Malaysian Chinese Association, untuk membantu-bantu Cina yang ada masalah dan tidak mau balik kepada negeri Cina. Kita bawa memberi. Itulah asas-asas. Kita MCA memang mempunyai falsafah. Antara falsafah menegakkan perlembagaan, mempertahankan ataupun membela kepentingan minoriti dan juga menghormati kepentingan tuntutan politik majoriti. Itulah yang menyebabkan MCA tersepit. Itulah yang menyebabkan kita tidak mempunyai kejituan politik pada masa apabila social media begitu kukuh dan kuat sekali. Dan DAP menumpukan pada social media. Kalau kita tengok dalam social media hari ini, kebanyakan naratif DAP. Dan mereka mempunyai susunan, mereka mempunyai pengaruh, mereka mempunyai tenaga, sumber dan sebagainya yang menumpu kepada. Tetapi kalau kita tengok akar umbi DAP berbanding dengan akar umbi MCA, akar umbi MCA ada wujud. Yang ada muka. Kalau kita tengok dalam social media pun, kebanyakan ami-ami mereka tidak bermuka, tidak berwajah, tidak mempunyai identiti. Itulah yang menyebabkan kita kalah dari segi strategi politik. Sebagai gentleman, kita terima, saya terima. Kerana kita punya pendekatan bukan pada untuk merebut kuasa ataupun menjadi kerajaan. Dan pada masa MCA, kita membuat keputusan, kita tidak mengatakan kita mahu berapa kerusi kedudukan, dan kita menerima hakikat bahawa apabila ada pembubaran pada hari ini, kita ada pemilihan yang baru. MCA mungkin kalah tanpa berkerusi, tetapi MCA sebagai satu parti akan tetap untuk memperjuangkan kepercayaan dan falsafah Okey. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri TNK. Kita nak bagi peluang sebenarnya kepada Datuk Seri Saifuddin, tapi masa mencemburui kita sebenarnya. Tapi sepantas-pantasnya lah dalam ya ataupun tidak, in terms of numbers sekarang ini itu yang jadi pertaruhan ataupun mainan sekarang ini. Apakah PH confident bahawa mereka akan mendapat sokongan seperti apa yang diharapkan, dan mungkin Datuk Seri Anwar akan menjadi Perdana Menteri? InsyaAllah saya optimis. Walaupun kami bermula dengan 92, tapi sebenarnya sokongan hari ini yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen di istana, kami akan mendapat lebih daripada 92. Okey, terima kasih kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, dan terima kasih kepada anda semua yang bersama kami menyaksikan Ruang Bicara ini, dan insyaAllah Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.